Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan berkaitan dengan lukisan perpaipan dan juga lukisan elektrikal. Dan untuk makluman pelajar, kedua-dua lukisan ini sama ada kita pernah belajar dalam lukisan kejuruteraan 1, ataupun kita akan jumpa semula. Bagi siapa yang ambil lukisan bangunan, dia akan jumpa semula lukisan perpaipan dan elektrikal ni dalam lukisan bangunan, yang mana kita lihat lukisan perpaipan dan elektrikal ni selalunya setelah kita selesai buat kita punya pelan lantai dan sebagainya, kemudian kita nak tahu di mana lokasi ataupun apakah perkakasan elektrikal ataupun perpaipan yang kita nak install dalam kita punya rumah ataupun bangunan. Jadi kita lihat keperluan lukisan perpaipan dan elektrikal ni, yang pertamanya adalah dari segi simbol yang digunakan. Tujuan dia adalah supaya simbol-simbol yang kita baca daripada lukisan tersebut adalah sama dan seragam. Kenapa? Sebab lukisan ini dia macam bahasa. Dia macam bahasa. Apabila kita tengok sahaja, kita dapat menterjemahkan maknanya dengan makna yang sama. Jadi kalau walaupun kita tak meletakkan bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke bahasa Cina kat situ, kita nampak kita boleh menterjemahkan dia sebagai satu bahasa lah. Simbol yang kita boleh bagi tahu. Contoh jenis apa, untuk apa, di mana dan sebagainya. Okey. Jadi itu adalah dia punya keperluan lah kepada lukisan perpaipan dan elektrikal, dan selalunya kita dapat baca dengan istilah ataupun simbol yang seragam. Okey, bagi lukisan perpaipan, lukisan perpaipan ni tujuan dia adalah dia nak menunjukkan aksesori ataupun bahan lengkapan. Bahan lengkapan sebenarnya ni bahan yang melengkapkan sebenarnya kita punya bangunan, kan? Aksesori sama juga dengan elektrikal pun, dia akan menunjukkan aksesori. Sebenarnya ada lukisan elektrikal yang wiring, tapi kita tak pergi pada wiring lah, kita akan tengok pada aksesori. Jadi sebelum mentaksirkan simbol-simbol ini, kita perlu faham simbol-simbol asas dalam lukisan perpaipan domestik. Kalau kita tak faham simbol-simbol asas, macam mana kita nak terjemahkan? Jadi kalau kita kena faham, walaupun kita kata lukisan tu standard, kalau kita tak faham, tak bolehlah kita nak mentafsirkan simbol-simbol tu, kan? Macam juga bahasa, bila kita tulis, kita faham satu bahasa, baru kita boleh terjemahkan makna, kan? Begitu juga dengan lukisan, kita faham simbol, baru kita boleh terjemahkan dia punya kelengkapan ataupun aksesori yang diperlukan. Perpaipan domestik dia terdiri daripada dua jenis sistem, sama ada sistem terus ataupun sistem tidak terus. Jadi kalau kita kata sistem terus ni, maknanya daripada pipe yang utama tu, yang dekat luar tu, kan, dia terus masuk ke dalam kita punya sistem di dalam rumah. Contohnya dia masuk ke dalam kita punya sinki dapur, ataupun pipe di luar rumah tu adalah sistem terus. Kalau yang tidak terus, makna kata dia akan park dulu pada satu tempat. Contohnya tangki, tangki air kita. Jadi dia kumpulkan dulu dekat situ, baru dia distribute ke dalam kita punya perkakasan-perkakasan rumah yang lain, macam di bilik air dan sebagainya lah. Jadi itu adalah sistem tidak terus. Dan terdapat beberapa bentuk jenis lukisan perpaipan yang ada, sama ada kita kata lukisan itu sebagai lukisan ortografik ataupun lukisan isometri. Apa yang menariknya, lukisan ortografik ni adalah pandangan yang biasa lah, kita tengok pandangan pelan, pandangan sisi. Tapi kalau lukisan isometri, rumah itu ataupun ruang itu disusun secara isometrik. Jadi bila dia susun secara isometrik, rumah itu sifatnya adalah 3D, tapi lukisan perpaipannya lukisan 2D. Nanti kita akan tunjuk contoh. Contohnya macam ni lah. Ni saya tak pasti boleh nampak ke tak, nanti PowerPoint ni pun saya akan kepilkan sekali dengan pelajar. Kalau kita lihat lukisan ni lukisan 2D sebenarnya, macam tulis lukisan 2D ni sebenarnya nampak seperti lukisan 2D, tapi dia embed pada lukisan 3D. Simbol-simbol yang diambil adalah simbol-simbol pada lukisan 2 dimensi untuk lukisan pipe ni. Ini tak berapa jelas, tapi nanti saya akan bagi notanya. Dan ini yang dikata sebagai lukisan ortografik tu. Ini pandangan pelan. Daripada pandangan pelan,
kita akan nampak lah dia punya perpaipan ni. Kalau macam saya baca yang biru ni mungkin dimaksudkan adalah sekejap, yang biru tu yang dimaksudkan adalah sistem saliran yang terus yang terus, maksudnya dia pergi ke biasanya ke sinki dapur daripada pipe utama tu dia melalui meter dan sebagainya, dia pergi ke sinki dapur dan yang ini dia pergi ke tangki. Dan kita lihat ada simbol bulat tu bulat yang ini, yang itu sebenarnya adalah kita panggil apa, pipe, simbol pipe yang menunjukkan arah pipe tu naik ke atas. Ini pandangan pelan kan, jadi dia bulatkan tu, dia naik ke atas, barulah dia lurus balik lurus tegak balik, masuk ke dalam kita punya tangki air. Kemudian dia distributkan. Ini adalah simbol untuk pemanas dan dia distribute air panas ni ke bilik air kalau kita lihat sistem tidak terus juga, ada juga air sejuk yang dibawa terus daripada tangki pergi ke sinki dan juga bathtub dan juga tandas ni lah. Ni kalau kita nak baca lah lukisan ni jadi dia terjemahkan juga lukisan ni dalam bentuk 3D seperti yang di sebelah kiri ni. Keadaannya macam ni lah ini lukisan yang sama ni sebenarnya ni kelas. Cuma kalau kita lihat ada sedikit perbezaan dekat sini kita tak nampak lah macam ni ada bulat ni kan. Yang bulat ni pada lukisan pandangan pelan ni daripada distribution punya pipeline ni dia naik ke atas ni, dia bulat tapi kat sini tak ada simbol tu kan, sebab ini 3D dia terus naik ke atas Kita akan lihat kelas dia punya simbol sambungan siku dan juga T junction sambungan siku ni bentuk L ni lah sebenarnya Jadi kalau kita lihat sebelah tengah ni sebelah kiri ni adalah objek sebenar dia dia punya objek sebenar. Ini pandangan atas atau pandangan ortografik dia atau pandangan pelan dia atau pandangan sisi dia. Boleh juga pandangan sisi dia ataupun pandangan pelan dia Jadi kalau kita lihat pada pandangan pelan, selalunya kita punya pelan rumah tu pandangan pelan lah. Daripada atas kan kita akan lengkapkan rumah kita tu. Kita akan lihat kalau ada T junction macam juga lukisan ni tadi kita. Dekat mana ada T junction? Yang ini bahagian dari kanan ni daripada sinki dapur ni kita 1 2 pipe yang kedua tu ada T junction kan. Maksudnya dia daripada atas dia adalah T junction macam ni T junction. Jadi disimbolkan macam ni ada T junction dekat situ. Kalau kita pandang daripada atas T junction tu ni T junction ni terbaring tapi kalau T junction tu dipandang daripada atas maka yang melintang ni kita akan buat satu line, tapi yang menegak naik ke atas tu kita simbolkan dengan simbol bulat macam ni kan. Jadi kita lihat kat sini ada satu ni dekat sini ni ada ni ni ada L dan juga bulat kat sini ni siku sebenarnya ni. T junction kat sini sekejap cari ada tak ni yang hijau ni ada T junction maksudnya pipe tu terus terus bahagian bawah tu dia ada saluran yang terus, kemudian ada satu batang pipe naik ke atas, dia bulatkan dekat T junction kita tengok pipe yang hijau tu ada T junction satu ke bathtub, satu ke sinki dalam bilik air tu ada satu T junction sebelum masuk ke pipe air ke bilik air. Yang ini adalah T junction kalau kita tengok daripada tepi kita lihat daripada tepi. Yang ini daripada pandangan pelan pandangan pelan. Ini kalau kita lihat daripada pandangan tepi ini ni sorry yang ini tadi saya maksudkan yang ini ni dia kalau naik ke atas. Ini kalau dia bergerak ke arah ni kalau kita pandang macam mana ni daripada pandangan sisi lah sebenarnya nak pandang ni membantu juga sebenarnya ni kalau dia naik ke atas ni sorry tadi yang ini kalau dia naik ke atas pandangan atas dia akan naik macam ni ni lah tadi yang kita tengok tadi tu jadi kalau dia dia turun ke bawah dia akan simbolkan macam ni ni kalau turun ke bawah kalau pipe tu turun ke bawah dia simbolkan beginilah. Yang ini adalah bagi pandangan L, sama je dengan T junction tu tadi
Kalau kita lihat dia pandang daripada pelan daripada pandangan atas, dia macam ni. Maksudnya air naik atas lah kalau bulat ada titik ni kan. Jadi kalau air turun ke bawah daripada pandangan atas, dia tak ada lah. Ini tadi mungkin saya ada tersilap sikit ni kalau kita lihat yang ini maksudnya daripada tangki tu dia turun ke bawah tu. L tu turun ke bawah dan kita cuma akan lukis biasanya kita tahulah di bawah L tu selalunya akan ada L lagi kan. Macam mana nak conteng ni? Sekejap. Susah ni bukan saya show kan, saya keluarkan dia terkeluar tapi fahamlah kan. Kalau L daripada atas tu boleh tak buat line elbow lah, saya buat elbow macam ni contohlah pipe tu ni kan, sorry ni line ni macam ni kan. Daripada tangki atas sorry sekejap kita betulkan sikit. Dia lari-lari ni sekejap. Okey. Macam ni lah contoh macam ni kan. Daripada tangki atas dia nak turun ke bawah Dia nak turun ke bawah. Kalau kita pandang daripada atas, elbow ni yang nampak mestilah ada yang satu turun ke bawah kan. Tapi yang ni mesti ada elbow macam ke atas, betul tak? Tapi kita akan ikut aliran air tu dan selalunya kita akan nampak bahagian atas lah ataupun kita akan ikut arah aliran air tu lah yang lebih tepat sebenarnya. So aliran air tu dia turun ke bawah turun ke bawah. Dan kalau kita tengok beberapa pelan sekejap. Okey, macam ni lukisan ni kalau kita lihat kita akan lukis, dia akan buat macam ni lah. Dia akan nampakkan bahagian atas tu lah bahagian atas. Jadi ni takut silap juga ni nanti sekejap. Alamak, dah lari pula ni Okey, kita ambil satu contoh. Tapi kalau ikut panduan lukisan ni, kita ikut panduan lukisan ni lah lukisan ni apabila air tu naik ke atas kita tengok yang daripada pipe daripada meter air ni meter air ni nak naik ke tangki air naik ke tangki air utama, kita lihat dia buat cuma pada pandangan yang nampak sahaja. Contohlah kalau macam ni kan, dia naik sini, sepatutnya air tu naik ke atas. Air tu naik ke atas dia nampak macam ni, betul tak? Tengok simbol ni, dia nampak macam ni kan. Sorry, ni. Pandangan pelannya macam ni sepatutnya. Tapi kita lihat dekat sini pandangan pelannya dia tetap ambil pada lukisan yang atas tu kan. Jadi pipe yang kita nampak lah maksudnya daripada atas sahaja. Maksudnya ada elbow yang bengkok ke bawah kan. Yang kita nampak tu elbow yang ini. Elbow yang bengkok ke bawah. Sebab tu ada simbol ni dekat lukisan pipe kita ni. Alright. Yang ni contoh ni boleh tengok kelas. Okey. So yang ni sambungan siku dan T. Yang ni boleh tengok sebagai panduan. Kenal pasti siku dan ini soalan saya je lah ni kita dah buat ni. Kenal pasti siku dan T dalam pelan ni. Ni senang je macam saya dah sebut tadi lah. Sama je yang ini kita boleh kenal pasti. Ni ada siku kat sini Ada siku kat sini pun ada siku Kat sini ada T kat sini ada siku turun ke bawah kan. Sebelum dia berpindah ke kita panggil ke bawah pula ni macam pelik pula kan. Macam sebelum dia menegak lah dia kena turun dulu, ada siku kat situ dan menegak. Dan ada beberapa siku lagi kita lihat daripada pipe utama ni pun ada siku naik ke atas. Naik ke atas. Ni you all boleh nilai. Ni tangki limpah. Tangki limpah ni pun ada siku turun ke bawah, kita tengok tu kan. Tangki limpah ni pun pipe limpah ni pun ada siku turun ke bawah. Alright. Selepas kita faham kita punya pipe kita punya lukisan pipe tu tadi, seterusnya dia akan yalah pipe tu dia akan masuk ke aksesori ataupun kelengkapan dalam rumah dan kita akan lihat ada beberapa simbol yang umum, contoh macam sinki sinki ni sinki cokia lah ni kita panggil sinki biasa ni tangki air, ni simbol dia kalau kita lihat tadi dalam lukisan kita ada tangki air, ada sinki ada bathtub ada ni kita panggil apa
takungan pancuran ni macam kadang-kadang dia ada apa kita panggil ada gelas kan. Ni dekat tempat mandi lah selalunya. Kemudian ni adalah water heater water heater. Kemudian ada pancuran mandian ni simbol dia, pancuran mandian, mangkuk tandas dan sebagainya. Kalau kita lihat kat sini pun ada contoh masukkan ke mangkuk tandas. Dekat hujung-hujung ni kelas, kalau perasan ada dotted-dotted tu kan. Dotted-dotted tu maksudnya apa? Dotted-dotted tu maksudnya pilih air kita ataupun tap lah. Kita punya tap dia punya tempat keluaran dia tu. Yang itulah yang dotted-dotted sama ada dia, yang ini taklah kita kata pilih yang macam masuk ke tandas tu dotted kan juga, tu bukan pilih maksudnya tempat keluaran air tu lebih tepat lah berbanding kita kata tapi selalunya tempat keluaran air ni dia punya tempat keluar dia akhirnya adalah pilih lah. Sebab tu disimbolkan pilih pun yang ini juga tapi jangan confuse sebabnya kalau kita lihat di tandas ni pun contoh simbol tandas ni ujungnya pun dia dotted kan juga kan. Bukan bermakna dalam tu ada pilih, tapi maksudnya itu adalah tempat keluaran air keluaran air. Alright. Ni simbol ni pun boleh tengok nanti ada beberapa lagi ni besen cuci sebenarnya samalah dengan sinki tu, cuma bentuknya pelbagai lah ni boleh tapi yang penting kelas apa pun rujukan kita, kalau kita guna simbol sekian-sekian pastikan ianya seragam lah dalam lukisan kita simbol-simbol tu seragam, saiznya kena seragam janganlah pancuran kat sini saiznya besar, nanti kat bilik air lain segitiganya lagi besar daripada segitiga pastikan ianya seragam. Itu yang paling penting. Simbol dah betul tapi tak seragam. Ini dia punya kunci pipe. Kalau kita lihat ada beberapa tempat tempat common kunci pipe kita tengok tempat common selalunya yang masuk ke tangki ada satu kemudian ada tempat kunci lagi dekat bawah. Kalau kita lihat bawah sinki kita sama ada sinki dapur ataupun di bawah sinki di bawah kita punya besen dekat mandian ni dekat sinki bilik air tu pun sama. Kalau kita lihat bawah tu ada tempat kunci selepas dan sebelum meter air ni kita lihat ada kunci kunci pipe ni ni yang ini kan. Jadi tempat-tempat ni pastikan semasa kita melukis komponen-komponen tu adalah. Sebenarnya lukisan yang saya bagi ni simple tapi dia memandu kita punya keseluruhan lukisan rumah yang kita buat. Sebab more or less dia akan samalah, cuma kita nak tengoklah nanti siku dan juga T yang kita gunakan tu betul dia punya simbol. Alright. Ini dia simbolkan juga kalau pipe air sejuk dia gunakan color yang berbeza lah dengan pipe air panas boleh juga gunakan line yang ketebalan saiz yang berbeza pun boleh juga tapi biasanya orang akan bezakan dengan warna lah. Alright. Ni tak ada, ni tambahan saja injap ataupun kunci pipe ni saya dah sebut tadi, injap berbola ini adalah pengurang contohnya kalau kita kata kita saiz pipe tu 25mm kepada 13mm itu ada pengurang kan. Jadi selalunya kita akan mention lah dia punya diameter pipe tu kalau ada perubahan kita tengok lagi. Ni meter pipe tadi saya dah tunjukkan mesti ada dalam setiap lukisan kita, terutama kalau kita buat rumah lah gambar rumah kena ada meter pipe ini besen cuci tangan ni tak ada apalah ni pandangan sisi dan juga pandangan pelan dia ni contoh ni pipe air panas dia guna dotted kan, tapi pipe air sejuk dia gunakan garisan lurus. Jadi kalau you all tengok ada sebahagiannya dia gunakan, dia wakilkan dengan warna, tapi kalau kita lihat warna ni pun sebenarnya dia ada dotted ni sebenarnya sikit dan selalunya orang akan faham lah apabila dia lihat pipe tu dia masuk ke simbol air panas dan pipe tu dibezakan sama ada dengan warna ataupun dotted line, kita tahulah itu dimaksudkan adalah pipe air panas ni tangki air simpanan. Ini pancuran mandian lah. Simbol kena konsisten ikut bentuk yang kita guna jangan tangki simpanan air kita ada dua. Contohlah kita buat rumah banglo kan ada dua tangki air contohnya. Tangki jaranglah 2 sampai 2 mungkin besar sangat rumah kita mungkin adalah beberapa contoh apartmen ke apa kan.
Tangki simpanan yang satu bentuknya macam ni, yang kedua tiba-tiba dah bertukar bentuknya jadi macam yang tadi tu. Mana yang ini lurus pula kan, ini lurus pula, kemudian ada yang lagi satu sengit pula. Itu tidak konsisten. Jadi orang akan argue ataupun akan bertanya-tanya apa beza lukisan kita yang pada lukisan yang sama tapi ada 2-3 simbol yang kita maksudkan sebenarnya sama tapi bentuknya berbeza. Orang akan tertanya-tanya kenapa berbeza, adakah dia bermaksud sesuatu, membawa maksud sesuatu. Jadi lukisan tu perlu konsisten lah. Jadi bentuknya tu kena konsisten. Kadang kita buat pelbagai rujukan ataupun kita copy daripada mana-mana, dia akan ada pelbagai simbol. Tak kisahlah ambil daripada bentuk macam mana pun, tapi bentuk tu kena konsisten dan difahami lah. Kalau kita lihat tangki simpanan air ada pelampung. Jadi tak kisahlah pelampung tu lurus ke sengit ke, tapi bentuk tu konsisten dalam keseluruhan lukisan kita. Okey, saya akan masuk terus kelas kepada lukisan yang kedua. Yang ini bagi pelajar lukisan kejuruteraan 1 saya, saya bagi kebebasan untuk pelajar design satu ruang rumah. Buatlah satu pelan lantai ruang rumah dengan kelengkapan-kelengkapan pipe ni tadi, daripada pilih air daripada pipe perkhidmatan yang kat luar ni. Tak silap saya pipe perkhidmatan ni, saya dah lupa lah nama dia. Masuk ke meter ni, masuk ke meter, distribute ke dalam kita punya pipe-pipe yang ada dalam rumah ni. Yang ni basic, yang ni boleh tiru. Tapi saya nak buat bagi pelajar lukisan kejuruteraan 1 yang pakai tangan tu, mungkin boleh buat satu rumah kecil lah. Satu rumah kecil yang ada dapur, ada bilik tidur, ada 2 bilik tidur, ada 1 dapur, ada 2 bilik air mungkin kan. Pelan lantai saja, dan kita masukkan lukisan perpaipan kita. Nanti dalam pelan lantai yang sama, pelan lantai ni tengoklah contoh-contoh pelan lantai ruang-ruang rumah tu kan. Dalam pelan lantai yang sama kita akan buat lukisan electrical. Buatlah 2 kopi maksudnya. Kalau nak senang, photostat pelan lantai yang kita dah buat tu, untuk kita buat lukisan electrical pula lepas tu kan. Jadi tak payah lukis 2 kali dalam kertas A3 lah. Tu scan lah, nanti boleh hantar. Bagi pelajar lukisan bangunan jadi yang ini kena lukis AutoCAD. Jadi lagi mudah nak konsisten bagi yang lukis AutoCAD, maksudnya simbol tu dibuat sekali je lah, dimasuk-masukkan saja. Cuma pastikan turun naik siku dan T tu betul nanti. Ni kena rujuk, kena rujuk lah lukisan-lukisan yang ada, ataupun boleh tanya saya nantilah. Okey, kemudian kelas kita akan ni apa ni? Ni sebab ni nota-nota lama saya ni. Okey, kita masuk kepada lukisan electrical. Sama juga, dia membawa simbol-simbol tertentu, dan dia nak melihat kepada susunan atur sama dengan pipe. Tapi pipe ni kadang-kadang dia tak ikut susunan atur. Maksud saya tak ikut susunan atur tu bukan maksudnya tak ikut aksesori tu, betul dia akan ikut. Tapi kalau kita lihat contoh ni kan, pipe punci dia apsal dekat luar pula ni kan, belakang dinding pula. Tak ada masalah. Untuk lukisan pipe tak ada masalah. Sebab kita nak faham dia punya aturan saja. Dia punya aturan saja yang kita nak faham. Turun naik dia, simbolnya ada aksesori apa kat situ. Kalau kita nak betul-betul fit dekat dalam lukisan tu, bertindih-tindih lah dia. Tak sesuai untuk lukisan pipe ni. Tapi kalau kita lihat pada lukisan electrical pun lebih kurang macam tu. Tapi electrical ni dia kena lebih tepat lah sebenarnya. Dia kena lebih tepat. Tapi tak adalah kata nak kena bertindih-tindih juga lukisan tu. Dia boleh lah lebih kurang. Nanti kita akan tengok contoh. Jadi jangan nanti susun lukisan pipe ni. Tak, ni patutnya pipe kunci ni dia kena ada duduk bawah sinki. Betul-betul kita nak letak bawah sinki. So tak semestinya macam tu. Alright. Okey, kita balik ke sini. Okey, lukisan untuk lukisan elektrik ni sebenarnya ada banyak lah lukisan elektrik. Dia ada lukisan simbol, lukisan susun atur. Yang mana simbol dan susun atur ni selalunya kita akan sekalikan lah. Kita tahu simbol tu disusun dekat mana kan. Ini saya sebut tadi. Yang ketiga adalah skematik. Yang keempat adalah pendawaian. Ini dia punya penerangan lah. Yang mana skematik dan pendawaian ni lukisannya kita tak masukkan lah dalam lukisan bangunan.
kita lebih kepada nak tengok simbol dan juga susun atur kepada lukisan electrical. Saya bagi contoh, tapi simbol ni it's up to you. You can figure out the resources out there. Boleh cari. Banyak lagi simbol-simbol yang ada, tapi ini adalah yang umum kelas. Tak pasti nampak ke tak, tapi slide ni akan dikongsikan juga nanti. Kita ada lampu Pendaflor. Kalau tak Pendaflor pun sekarang kita panggil lampu LED, sama juga simbol ni. Lampu LED pun sama, dia pakai sistem yang dia punya lampu tu lah yang berbeza tapi dia punya simbol masih sama lagi lampu Pendaflor dinding kalau kita kata, ataupun lampu LED dinding, dia akan apa tu kita kata ada attachment lah macam tu ke dinding. Lampu berkembar, saya panggil lampu berkembar ni lampu bulat dan sebagainya. Selalunya ini kita kata dah bukan lampu ni lah, lampu LED lah Nanti saya akan semak jugalah kalau ada LED simbol yang khas mungkin kita akan gunakan simbol yang khas lah sebab ni rujukan yang lama dia pakai lampu Pendaflor dan dia bezakan lampu Pendaflor dan lampu filament. Jadi mungkin ada perbezaan juga antara lampu filament, lampu Pendaflor dan lampu LED. Yang itu kita kena rujuk nanti adakah menggunakan simbol yang sama. Tapi kalau simbolnya berbeza sekalipun, apa yang saya kata tadi mestilah simbol-simbol tu konsisten. Kalaulah ada ketiga-tiga lampu tu digunakan contohnya, saya pasti ketiga-tiga tu akan berbeza simbolnya. Nanti kita akan semak lah nanti. Tapi kalau kes yang dulu ni mungkin dia guna Pendaflor dan juga filament lampu berfilament. Jadi lampu berfilament, lampu Pendaflor, contoh lah contoh untuk lampu bulat tu dibezakan dengan ada kotak kan di luar bulatan. Tapi kalau LED nak dibezakan macam mana? Ni saya pun nak kena cari ni terlupa pula nak tengok tapi boleh lah. Ini kita tengok sebagai contoh Kemudian ada lampu globe lampu globe, ada lampu globe dinding, maksudnya lampu bulat lah lampu bulat di dinding kemudian ada lampu yang atas ni lampu bulat juga sebenarnya, tapi ini yang bukan globe tau. Ini yang kalau kita lihat dia bulat lah kat dinding dekat shieling tu kan. Dia melekat kat shieling tu. Tapi kalau lampu globe tu yang dia cross ke tu, maksudnya lampu tu macam bola lampu tu macam bola Okey. Kemudian ada lampu dinding, kemudian ada lampu dinding kembar. Dimasukkan macam tu. Kalau lampu dinding tu nak buat kembar 3, boleh juga tak ada masalah. Kan lampu candelier candelier. Kemudian ada lampu sorot. Lampu sorot ni adalah lampu limpah lah lampu sorot ni lampu limpah macam spotlight lah lampu spotlight. Selalu orang akan pasang belakang rumah mungkin ataupun di sisi rumah orang akan pasang. Ada sebahagiannya letak di depan rumah kemudian ada suis satu hala. Ni suis satu hala ni adalah simbol ni macam ni lah. Maksudnya suis satu hala dia kawal pada satu hala. Kalau suis kawalan dua hala kawal dan dua hala, nampak tu dia ada simbol macam S terbalik tu dekat tengah-tengah. Ni selalunya kalau kita tengok, kalau rumah-rumah kebanyakannya di tangga lah contohnya kan. Turun tangga bawah, tekan buka naik atas, tekan tutup kan. Suis yang berbeza tapi mengawal satu lampu kan. Dua suis mengawal satu lampu. Jadi suis dua hala lah kita panggil Dia atas dia boleh tutup, bawah dia boleh buka contohnya kan. Ataupun dia pergi ke switch yang lain, automatik yang bawah tu berubah juga Dia punya function Okay. Kemudian ada switch perantara, ada switch switch tarik dan sebagainya ni. Switch tarik ni macam kipas ada switch pemalap lampu. Ini yang controller lah switch yang boleh control dim the light. Sebab tu dia simbolkan dengan D dekat situ boleh dimming kan. Kemudian ada soket keluar 3 pin 5 ampere. Soket keluar 3 pin 13 ampere ni, 3 pin 13 ampere ni common kan untuk kebanyakan perkakasan elektrik di rumah ataupun plug-plug di rumah kita, kebanyakannya 3 pin 13 ampere kalau tak silap saya jadi kalau kita lukis dalam lukisan tu mungkin akan banyak lah soket yang ini kemudian ada 3 pin 15 ampere dan sebagainya. Alright. Kalau ada kereta Tesla kat luar mungkinlah pakai yang besar sikit dia punya ampere. Wallahu alam okey. Ni contoh susun atur kelas. Kalau kita lihat ni satu benda kalau pelajar yang menggunakan AutoCAD bagi pelajar-pelajar lukisan bangunan saya yang menggunakan AutoCAD, simbol kipas tu kalau dah lukis sekali konsisten je sama kan.
Tak ada masalah. Tapi pelajar-pelajar lukisan kejuruteraan 1 yang buat lukisan bangunan menggunakan tangan ni pelan lantai ni pelan lantai. Mungkin nanti nak lukis kipas yang ini saiz diameternya berapa sentimeter diameternya 1 sentimeter contohnya 1.5 sentimeter. Tiba-tiba yang ni jadi 2 sentimeter, yang ni jadi 0.9 sentimeter. Tak maulah berbeza-beza jadi kalau nak selamat konsisten lah sama ada kita siap-siap identify ruang-ruang yang gunakan kipas, kemudian terus lukis bulat sampai selesai ada setengah dulu kawan-kawan saya dia guna template, apa-apa template lah bentuk bulat yang kecil-kecil tu kan, mainan anak ke apa ke, ataupun ada pembaris yang ada bulat-bulat tu kan, dia lukis guna benda tu, lebih mudah kan, konsisten je bulat dia kan, bagi yang lukis tangan lah. Dan letakkanlah dia punya legenda atau legend dia kalau ni nak asingkan kertas lain pun tak ada masalah kalau kita lukis besar sangat letak di page yang lain kalau tak letak sekali pun tak ada masalah. Jadi ini adalah contoh susun atur. Kita lihat kat sini ada beberapa jenis lampu digunakan ada aircon aircon contohnya ni ada aircon, ada apa tu, ada lampu dan sebagainya. Dan ditunjuklah lampu ni, contoh lampu yang ini dikawal oleh berapa switch ni. Ni mungkin satu switch kawal 4 lampu kan. Yang ini satu switch kawal 2 lampu contohnya Ni satu switch satu hala yang kawal 2 lampu contohnya. Kemudian kita lihat lagi macam ni ini wiring ni. Ni switch ni dekat sini ni kita punya ni ada aircon ni pelik ni. Ni kenapa sampai 2 aircon kat sini ni ini ada apa ni ni pandai-pandailah susun nanti tengoklah mana yang perlu kita masukkan lah yang kita rasa sesuai dengan kita punya susun atur rumah kita. Yang ni tak payahlah. Contoh data skematik ni yang tadi yang saya sebutkan tadi dekat atas ni simbol susun atur ni adalah yang ini yang ni dah masuk skematik. Yang ini tak perlulah kita buat. Kita lebih kepada nak lihat kepada susun atur pelan rumah kediaman kita menggunakan simbol-simbol perkakasan elektrik. Ni contoh Rajah Pendawaian ni, kalau masuk ni lagi pening ada live, neutral, earth semua ni alright. Yang ini adalah lukisan susun atur electrical. Yang ini kalau kita tengok sama juga sebenarnya dengan yang ini ni saya tunjuk ni yang ini sama juga sebenarnya. Cuma kalau kadang-kadang pelajar dia Google dia akan jumpalah lukisan yang ini. Yang ini kalau kita agak berserabut sikit dia tunjuk wiring yang sama juga daripada plug pergi ke lampu ni. Maksudnya lampu tu semua akan menyala apabila ditekan tapi susun atur ni kena kemas lah kalau nak buat macam ni kena kemas. Kalau tak agak rumit lah untuk kita pandang Kalau kita lihat simbol kipasnya berbeza dengan kipas yang saya lukis ni kan, tak ada masalah, tapi dia konsisten lah. Konsisten alright. Itu saja terima kasih. Saya rasa rakaman ni dekat 30 minit kurang lebih. Saya cuba cover untuk kedua-dua kelas sebab kontennya hampir sama je sebenarnya bagi mereka yang menggunakan tangan, bagi lukisan kejuruteraan 1 ruang yang perlu anda buat adalah buatlah satu rumah yang kecil gunakan dimensi yang sesuai dalam kertas tu. Ada bilik tidur, ada dapur macam rumah biasa ada bilik air. Bilik air penting sebab apa, nak lukis pipe tu nanti. Dapur pun penting sebab nak lukis lukisan pipe tu nanti kemudian ada ruang tamu mungkin kemudian ada porch, mungkinlah ada porch sikit kat depan. Pelan lantai bagi mereka yang buat lukisan bangunan pelan lantai boleh rujuk bagi mereka yang buat lukisan kejuruteraan 1 boleh rujuklah contoh-contoh yang saya dah tunjuk ni. Simbol pintu macam ni dan sebagainya just ikut sajalah saya tak rigid lah bagi lukisan kejuruteraan 1. Bentuknya tu saya tak rigid, dimensinya mungkin saya tak rigid, tapi saya lebih kepada nak tengok simbol dan juga susun atur bagi lukisan pipe dan lukisan electrical. Bagi pelajar-pelajar yang ambil lukisan bangunan, sebab anda dah ikut dimensi yang betul dalam lukisan AutoCAD tu, jadi sesuaikan saiz dan juga simbol ni. Simbol ni kalau saiz ni tak tepat pun tak apa Yang penting susun aturnya
Betul. Dia bukan macam kita buat tingkap ataupun kita buat pintu itu hari kan. Kita akan ikut dimensi yang sebenar. Tapi yang ini sekadar simbol saja. Kalau kita lihat tak adalah plug tu ataupun switch tu sebesar alam ni dekat kita punya lukisan. Yang ini simbol jadi tak ada masalah juga. Cuma pastikan lukisan-lukisan tu konsisten lah untuk kedua-dua khusus yang saya ajar. Yang ini sebagai panduan, anda boleh rujuk juga lukisan-lukisan ataupun simbol-simbol lain yang ada di talian, di internet dan sebagainya. Banyaklah contoh-contoh yang ada. Jangan copy sajalah. Tapi disebabkan pelajar kita berbeza. Kalau jumpa simbol-simbol bagi pelajar-pelajar yang menggunakan AutoCAD, bagi pelajar lukisan bangunan saya, mungkin kadang-kadang kita cari simbol-simbol tu dah ada dekat internet. Boleh guna, tak ada masalah. Tapi pastikan digunakan secara berhemah dan betul lah. Jangan simbol pun saya tengok pun tak faham apa benda. Jadi legend tu penting. Alright, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sebarang kemusykilan nanti boleh rujuk semula kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.